Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK bagi subjek Lughatul Quran ataupun bahasa Arab bagi Qismu Ba. Okey, bahagian Ba. Okey, kita tengok soalan-soalannya. Soalan 36 hingga soalan 40, 10 markah. Uktub khamsatan min al-adawatil istifham. Okay, dia kata tuliskan 5 daripada adawatul istifham ataupun kata tanya. Okay, so kata tanya dalam bahasa Arab ni kita boleh tulis dia nak 5 tapi kita senaraikan berapa yang kita dapat. Okay, contohnya hal. Okay, adawatul istifham. Hal maksud dia adakah. Okay, kemudian kam. Okay, kam berapakah. Seterusnya 38 man. Okay, man siapakah. Kaifa. Okay, kaifa bagaimanakah. Ma. Okay, ma apa. Okay, cukup 5. Ataupun kalau nak tambah lagi boleh tulis maza apakah. Ataupun mata bilakah. Dan aina di manakah. Okay, adawatul istifham ni kata tanya. Adakah, berapakah, siapakah, bagaimanakah itu kata tanya yang menunjukkan persoalan. So, kalau kat sini kita boleh tulis jawapan dia hal, kam, man, kaifa, ma, maza, mata, aina. So, kalau dia minta 5, tulis 5 je lah. Okay? Dalam ni kita ulang kaji, kita tulis, kita tambah lagi 3. So, boleh hafal adawatul istifham. Okay? Kata tanya. Okay, soalan seterusnya 41 hingga 45. Okay, arahan soalan kawin al-ahrufa al-atiyah liyakuna kalimatan. Okay, dia kata susun huruf-huruf berikut menjadi satu kalimah. Okay, dia bagi huruf-huruf yang diceraikan. Okay, satu-satu huruf, tapi dalam huruf-huruf tu kita kena buat satu perkataan yang boleh difahami. Okay, contohnya kat sini dia bagi al-misal, dia ada ta, alif, ra, mim, nun. So dia tukar menjadi tamrun, tamar ataupun rumanun. Okay. So kat sini soalan 41 ni dia bagi ya, ra, qaf, alif, kha, dal. Okay. So kita boleh tulis daripada huruf-huruf tu menjadi perkataan khiyarun. Khiyarun. Okay. Pilihan ataupun kordun. Okay. Kordun ni monyet ataupun kod. Mungkin ataupun hakun. Hakun ni betul. Hak. Okay. So antara perkataan-perkataan yang kita boleh tulis melalui huruf ya, ra, qaf, alif, dal. Okey, yang ni salah. Yang ni bukan. Bukan. Okey. So seterusnya soalan 42, fa
ta, nun, alif, ya, ha. So, apa perkataan yang kita boleh tulis? Tufahun. Okay, tufahun. Apple. Ataupun tinun. Okay, tinun, buah tin ataupun buah ara. Fatahun. Okay, fathun, buka. Ataupun anta. Okay, anta atau anti, awak. Okay, kemudian seterusnya huruf ba, jim, ra, ain, nun, zai. Okay, huruf-huruf ni kita boleh tulis ayat dia. Contohnya ayat pula, perkataan dia contohnya inabun. Okay, ain, nun, ba. Inabun, anggur. Ataupun jim, jim, zai, ra. Jazarun. Okay, jazarun, carrot. Atau lagi rajabun, rejab. Okay, bulan rejab. Okay, seterusnya soalan 44, dia bagi huruf sad, lam, kaf, ba, nun, ra. Okay, so kat sini kita tulis perkataan sad, lam, kaf, ba, nun, ra. Okay, kita boleh tulis kurun bun. Okay, kurun bun. Kobis ataupun basolun. Okay, basolun, bawang. Ataupun kaf, lam, ba. Okay, kaf, lam, ba. Kalbun, anjing. Ataupun sad, ba, ros. Okay, sobrun, sabar. Okay, itu antara perkataan-perkataan yang kita boleh tulis. Tapi dalam exam tulis satu je lah. Kalau jumpa satu perkataan tulis satu je. Ini sebagai kita punya ulang kaji. So kena susun perkataan, susun huruf menjadi satu perkataan yang tepat. Okey, 45. Mim, kaf, alif, waw, nun, zai, jim. Okey, ini huruf-huruf pilihannya. So kita boleh buat ayat ataupun kita boleh buat perkataan mauzun. Okey, mauzun, pisang ataupun manju, mangga. Ataupun kam. Okay, kam, berapa. Okay. So itu perkataan-perkataan yang kita boleh buat melalui huruf-huruf. Ataupun kalau awak jumpa perkataan yang lain pun boleh masukkan. Okay, asalkan dia menepati huruf-huruf yang dia telah bagi. Okay. Seterusnya soalan 46 hingga 50. Arahan soalan dia, istakhrij al-fi'la wal ayyama minal qita'ah al-atiyah. Okey, dia kata keluarkan apa? Fi'il, kata kerja, wal ayyam, dan hari dalam petikan berikut.
Kita tengok petikannya. Nabilun waladun nasyitun. Nabil seorang anak yang aktif. Kulla yaumis sabti yadhhabu ilal musalla. Setiap hari Sabtu dia pergi ke musalla ataupun surau, liyastami'u ilal muhadaratil ustaz, untuk mendengar syarahan ustaz ataupun ceramah seorang ustaz. Okey, wa fi yaumil ahad, pada hari Ahad, yazhabu Nabilun ilal maktabah limuraja'atid durus. Nabil telah pergi ke pada hari Ahad, Nabil pergi ke perpustakaan, maktabati, perpustakaan limuraja'atid durus, untuk mengulang kaji pelajaran. Wa fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumaat, yazhabu ilal masjid, dia pergi ke masjid, Nabil ni pergi ke masjid, li ada'is salatil jumu'ah, untuk mendirikan solat Jumaat, wa yaqra'u suratul kahfi, dan membaca surah Al-Kahfi. Yal'aba Nabilun, telah bermain Nabil, fi mal'ab, di padang, fi kulla yaumil isnain, pada setiap hari Isnin, ma'a asdiqaihi, bersama kawan-kawannya. So dia kata keluarkan fi'il al-fi'la, kata kerja. Contohnya kat sini yadhhabu, pergi, ataupun yastami'u, mendengar, itu perbuatan ataupun fi'il. Kemudian ada lagi yazhabu, yang berulang macam ni tulis satu je lah. Limuraja'atid durus, ilal masjid, makna lagi yaqra'u, yaqra'u dan yal'abu. So kita tengok, so fi'il dia nak 3. Kita tulis yazhabu, kemudian yastami'u, dan yaqra'u. Pergi, mendengar, membaca. Ataupun boleh tulis yal'aba, bermain. Seterusnya al-ayyam. Al-ayyam ni banyak lah. Kat sini as-sabti, kemudian al-ahadi, al-jumu'ati, al-isnain. So kita tulislah kat sini. Yaumu as-sabti, hari Sabtu. Dan yaumul ahad, yaumul ahadi, hari Ahad. Ataupun bolehlah tambah sendiri, yaumul jumu'ah ataupun yaumul isnain. Okey, baik. Seterusnya soalan, kawin jumlatan mufidatan musta'inan bil kalimat al-atiyah. Okey, tulis ayat yang lengkap berdasarkan kalimah berikut. Dia bagi kita kalimah-kalimah ataupun perkataan-perkataan yang kita kena buat ayat melaluinya. Okey, yang pertama ayat dia ataupun 51 ni, ayat dia qama. Okey, qama. Kita kena kenal pasti dulu, qama ni adalah perbuatan. Qama adalah perbuatan ataupun al-fi'lu.
So ayat yang kita boleh keluarkan berdasarkan perkataan koma ni sama ada jumlah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okay. Jumlah ismiyah ni ayat yang bermula dengan kata nama. Jumlah fi'liyah ayat yang bermula dengan kata kerja. Okay. Contoh ayat yang kita boleh buat kat sini, kita buat guna kata jumlah fi'liyah dulu. Okay. Kita guna koma ni maksudnya bangun. Okay. So kita jawab qama. Pilih nama paling senang kita ingat, Muhammadun. Qama Muhammadun. Telah bangun Muhammad minan naum, daripada tidur. Ataupun kalau jumlah ismiyah, kita letak kata nama dulu. Muhammad qama minan naum, daripada tidur. Muhammad bangun daripada tidur. Okay, yang tadi fi'liyah tadi qama Muhammadun minan naum. Telah bangun Muhammad daripada tidur. Ataupun ayat yang kedua, Muhammadun qama minan naum. Muhammad bangun daripada tidur. Okey. So seterusnya yadrusu. Okay. Perkataan dia yadrusu. Yadrusu ni pun kata perbuatan juga. Kata perbuatan ataupun kata kerja ataupun al-fi'lu. Dia fi'il. Okay. Yadrusu ni maksud dia belajar. Okay. Belajar. So kita boleh tulis ayat dia. Yadrusu at-talibu ad-darsa. Okay. Sedang belajar pelajar akan pelajaran. Yadrusu at-talibu ad-darsa. Ataupun kita buat jumlah ismiyah. Okay, kita letak kata nama dulu. At-talibu. Okay, at-talibu yadrusu ad-darsa. Okay, pelajar sedang belajar pelajaran. Okay, seterusnya 53, misbahun. Okay, perkataannya adalah misbahun. Okay, misbahun ni maksudnya lampu. Okay, lampu. Ini adalah isim ataupun kata nama. Bila kata nama, okay, bila kata nama kita boleh masukkan misbahun ni kata nama yang menunjukkan lelaki, kan, muzakkar. Okay, kita boleh masukkan isim isyarah je. Haza misbahun. Haza misbahun. Dah, ini lampu. Okay, ataupun seterusnya hakibatun. Okay, hakibatun ni isim juga yang bermaksud beg. Okay, beg. Bila isim kita boleh masukkan isim isyarah saja. Hakibatun ada ta marbutah, dia muannas. Okay, perempuan.
Isim isyarah bagi perempuan adalah hazihi. Hazihi hakibatun. Okey, hazihi hakibatun. Ini beg, ataupun kita boleh tambah lagi jadi datun. Ini beg yang baru. Okey. Kalau isim tambah kalau perkataan tu adalah kata nama, kita tambah haza ataupun hazihi, senang. Tambah isim isyarah sahaja. Okey, kemudian perkataan seterusnya mat'am. Okey, mat'am ni adalah kata nama juga yang bermaksud kantin ataupun restoran. So sama. Mat'am tak ada ta marbutah, dia muzakkar, dia lelaki. So isim isyarah bagi muzakkar adalah haza. Okey, haza mat'am. Okey, haza mat'am. Okey, ini kantin ataupun ini restoran. Okey. Seterusnya, okey, dia kata sahih al-kalimat, sahih al-kalimat allati tahtaha khatti kama fil misal. Okey, tengok misal. Katabat at-talibu ad-darsa. Kemudian dia tukar menjadi kataba at-talibu ad-darsa atau yaktubu at-talibu ad-darsa. Maksudnya kat sini, tengok perkataan ni. Katabat, yang ini sebenarnya fa'il untuk perempuan sebab ada ta. Kemudian fa'il dia ataupun kata nama dia at-talibu. Okey, at-talibu ni lelaki. So salahlah katabat. Sepatutnya dia gunakan kataba. Okey, so kita kena kenal pasti jantina. Okey, kenal pasti jantina dan kenal pasti bilangan. Berapa bilangan dia? So kita tengok satu persatu ayat. 56, haza tabibatun fil mustashfa. Okey, haza ni, yang ni haza isim isyarah, isyarah untuk lelaki ataupun muzakkar. Tapi perkataan tabibatun, perkataan tabibatun ni adalah doktor perempuan. So kat sini salahlah penggunaan haza. So kita tukar jadi hazihi. Okay, hazihi tabibatun, hazihi tabibatun fi mustashfa. Okay, ini seorang doktor perempuan di hospital. Okay, kita tukar haza jadi hazihi. Okay, boleh? Okay, seterusnya. Okay, seterusnya dia kata tilka. Okay, 57 ni tilka al-muhandisu fil idarah. Okay, dia kata itu jurutera, seorang jurutera di pejabat. Okay. So tilka ni, okay, tilka
isim isyarah. Okey, isim isyarah lil ba'id, lil ba'id untuk perempuan, untuk muannas. Isim isyarah lil ba'id nak menunjukkan itu seorang jurutera di pejabat. Okey. So al-muhandis, okey, yang ni adalah lelaki. Kalau dia perempuan dia jadi al-muhandisatu. So yang ni salahlah penggunaan isim isyarah dia, bukan tilka. So apa yang betul? Yang betul adalah zalika al-muhandisu. Okey, zalika al-muhandisu fil idarah, di pejabat. Okay. Tukar tilka menjadi zalika. Okey. Okay. Seterusnya perkataan dia, ayat dia adalah Zainabu zahaba ilal madrasah. Okay. Zainabu zahaba ilal madrasah. Kita tengok kepada perkataan yang bergaris zahaba. Zahaba ni fi'il ataupun perbuatan untuk lelaki. Okay. Untuk lelaki. Muzakkar. Tapi kat sini dia tulis Zainab. Zainab ni muannas. Okay. Perempuan. So penggunaan zahaba ni ataupun penggunaan kata kerja zahaba tu salah. Apa yang betul? Zainab zahabat. Okey, zahabat ilal madrasah. Ilal madrasah. Kena tambah zahabat, bukan penggunaan zahaba, sebab dia perempuan. Ni ayat kalau zahaba ni untuk lelaki. Kalau kita kata Muhammadun zahaba ilal madrasah, betul. Okay. Kalau Zainab zahaba, salah. Zainab kena zahabat. Okey. Okey, baik, seterusnya tutali'u Muhammadun ad-darsa fil bait. Okay, tutali'u Muhammadun ad-darsa fil bait. Okay, kita tengok tutali'u, mengulang kaji pelajaran. Okay, mengulang kaji pelajaran. Tutali'u ni adalah untuk ni fi'il ataupun perbuatan untuk perempuan sebab ada ta kat depan ni. Okay. Ni fi'il mudhari' bagi muannas. So kita kena tukar sebab Muhammad ni, okay, sebab Muhammad adalah muzakkar, lelaki. So kalau fi'il mudhari' tutali'u, kalau bagi perempuan, kalau untuk lelaki jadi yutali'u. Okay, yutali'u. Salin je. Okay, tukar yang tu, lepas tu salin je ayat yang lain. Yutali'u Muhammadun ad-darsa fil bait. Okay, mengulang kaji pelajaran Muhammad di rumah ataupun mengulang kaji Muhammad pelajaran di rumah. Okay, yutali'u. Tukarkan tutali'u jadi yutali'u. Okay, seterusnya soalan 60. Qara'at Zaidun al-kitab fil maktabah. Okay, kat sini dia guna, kita tengok isim dia adalah
Zaid. Bila Zaid ni dia lelaki. Tapi dia guna perkataan qara'at. Qara'at ni fi'il untuk perempuan sebab ada huruf ta kan. Ada huruf ta ni jadi perempuan. So kita kena tukar fi'il dia tu. Perkataan bergaris dia fi'il, kena tukar yang tu. Jadi kalau untuk lelaki tak perlu ada ta. Qara'a sahaja. Qara'a. Okey, salin yang lain. Qara'a Zaidun al-kitab. Al-kitab fil maktabah. Okey. Selesai kita tukarkan penggunaan apa ya? Tata bahasa lah. Okey, penggunaan tata bahasa yang betul. Okey, seterusnya soalan 61 hingga 65. Soalan berbentuk petikan. Okey, dia kata Iqra al-qita'ata al-atiyah summa ajib an as'ilah. Baca petikan berikut kemudian jawab soalan. Okey, baca petikannya fil yaumil utlatil madiyah, pada hari cuti yang lalu, raja'at Fatimatu ila qaryatiha, telah pulang Fatimah ke kampungnya, allati taqa'u fi Melaka, yang terletak di Melaka. Raja'at Fatimatu ma'a usratiha. Fatimah pulang bersama keluarganya, al-mahbubah, keluarga tercinta, li ziyarati jaddataha, untuk menziarahi neneknya. Al-masafatu baina baitiha wa qaryatiha, jarak antara rumahnya dengan rumah Fatimah dengan kampungnya, hawali, lebih kurang, mi'atin wa thamaniyatin wa ishrina kilometran. Okey, 128 kilometer. Okey, ismu qaryah hiya qaryatu Sri Mawar. Nama kampungnya ialah Kampung Sri Mawar. Adadu sukkaniha, bilangan penduduknya, fi tilkal qaryah, di kampung tersebut, bilangan penduduk di kampung tersebut, mi'atun wasittatun syakhsin, 106 orang. Wahum ya'ishu fi hayatin sa'idah, dan mereka hidup dalam kehidupan yang bahagia. Sya'arat Fatimatu bis-surur was-sa'adah, dan Fatimah berasa sangat gembira dan bahagia. Okey, so kita tengok soalannya. Dia tanya mata raja'at Fatimatu fi qaryatiha, bila Fatimah pulang ke kampung dia. So jawapan dia kat sini, fi yaumil utlatil madiyah. Okey, salin balik je. Fi yaumi utlati al-madiyah, pada hari cuti yang lepas, yang lalu. Okay, seterusnya, aina taqa'u qaryata Fatimatu, di mana terletaknya kampung Fatimah. Okay. So qaryatiha allati taqa'u fi Melaka. Okay, dalam petikan tu dah ada. Okay, kita tulis jawapan dia. Taqa'u, okay, taqa'u qaryatin Fatimah, okay, Fatimah fi Melaka.
Okey. Okay, seterusnya soalan dia, ma'aman raja'at Fatimatu walimadha, bersama siapa Fatimah pulang ke kampung dan kenapa dia pulang ke kampung? Okey, jawapannya kat sini. Raja'at Fatimatu ma'a usratihal mahbubati li ziyarati jaddatuha. Fatimah pulang ke kampung bersama keluarga dia yang tercinta untuk menziarahi neneknya. Itu kita tulis. Okay, Raja'at Fatimatun ma'a usratiha al-mahbubah li ziyarati jaddatuha, neneknya. Okey. Okey, kemudian uktub al-a'dada bil arqam. Okey. Tulis bilangan berikut dalam bentuk angka. Okey, dalam petikan tadi dia ada tulis mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dan ada mi'atun wa sittuna. Yang ni dalam bentuk angka kita pun tulis mi'atun wa samaniyatun wa ishruna, 100. Okey, 128. Okey, kemudian yang ni 106. 106. Okey. Seterusnya ma ismul qaryata Fatimatu. Apa nama kampung Fatimah? So kita tengok dalam petikan, ismu qaryati hiya qaryatu Seri Mawar. Okey, tulis balik. Ismu qaryati hiya qaryatu Seri Mawar. Okey, selesai soalan petikan. So saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita untuk kali ini dalam ulang kaji pelajaran ulang kaji UPKK bagi pelajaran Lughatul Quran. Okay. Semoga mendapat manfaat dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.